Memang Abang Halim ni, dia terasa seram sejuk juga sebenarnya. Yelah kan, dengan suasana suram macam tu, lepas tu jam pula nak dekat 1 pagi masa tu, maunya tak seram kan bila kau nampak budak perempuan menangis, duduk mencangkung macam tu. Tapi, dalam hati dia, curious juga. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam satu Nusantara. Welcome back guys to Malam Mistik dalam channel Anas Rahmat. Siapa-siapa yang baru join channel aku ni dan masih tak kenal siapa aku ni, nama aku Anas Rahmat, your storyteller. Okay guys, baru-baru ni aku adalah pergi jumpa seorang kawan aku ni dekat TMYC Hutan Bandar JB. Korang pernah pergi ke? Kalau korang tak pernah pergi, baik korang pergilah. Lawa tempat ni. Tempat chill je, lepak-lepak orang muda-muda. Tapi taklah masuk aku, orang tua tak boleh nak pergi. Aku ni pun dah tua juga, tapi datang je kan kat situ kan. Okay guys, tempatnya ada skatepark, kedai makan, tempat riadah. Memang chill lah tempat tu. Petang-petang kalau korang datang, korang bolehlah jogging satu family dekat situ. Sebab dia betul-betul kat sebelah hutan bandar. Tapi hari ni bukanlah pasal tempat tu yang aku nak cerita. Aku datang situ sebab aku janji nak lepak dengan member aku seorang ni. Aku janji dengan dia nak jumpa dalam pukul 4 petang masa tu. Bila aku park je kereta, tiba-tiba member aku WhatsApp aku. Dia cakap nak jumpa aku dalam pukul 6 petang pula. Sudah. 2 jam lagi guys. Korang asam punya member. Last minute baru kau nak beritahu kan. Tak pasal-pasal kena tunggu sampai pukul 6. Aku malah lah nak balik atau ke mana-mana walaupun rumah aku tak jauh pun daripada situ. Lagipun JB sekarang ni kalau masuk jam 4.30 petang je, jalan dah mula jam rabak dah. So aku ambil keputusan nak pusing-pusing je kat kawasan situ. Pusing, aku terjumpa satu brother ni tengah melepak seorang-seorang kat satu kursi ni. So, aku pun memandangkan tak ada nak ke mana-mana. Aku pun duduklah kat kursi sebelah dia. Saja je aku nak ajak dia sembang. Aku ni kadang-kadang memang peramah sikit. Nama brother ni Abang Halim. Bukan nama sebenar ya guys. Dia cakap dengan aku, dia saja je lepak dekat sini kejap. Sambil nak santai-santai waktu petang. Kebetulan dia pun tak kerja masa tu. Borak punya borak, dia bagi tahu aku yang dia ni kerja security. So, bila aku dengar je dia kata dia kerja security, aku pun kenalkanlah diri aku ni. Aku cakap kat dia, aku ni YouTuber. Tengok dengan bangganya, aku ni YouTuber. Storyteller cerita seram. Spontan terus dia terus ambil phone dia. Lepas tu dia terus subscribe channel aku. Terima kasih bang banyak-banyak. Lepas tu saja je lah aku tanya dia kan kalau dia ada pengalaman seram masa dia tengah bertugas tu kan. Kalau ada, share lah sikit kat aku. Supaya aku boleh kongsi balik dekat korang ni. Dia pun cakap lah kat aku. Sepanjang dia kerja kat bangunan baru ni, bangunan yang tempat baru dia kerja ni, belum ada lagi lah dia terkena dengan apa-apa benda mistik ni. Bila aku dengar macam tu, agak kecewa jugalah kan. Bila dia cakap tak ada ceritanya kan. Tapi, ada tapinya guys. Dia ada banyak pengalaman seram kena kat tempat lain. Sepanjang dia bertugas sebagai security ni. Yang ni best. At least got something lah to share kat korang kan. Dia cakap dia kerja security ni dah dekat 10 tahun dah. So banyak jugalah pengalaman-pengalaman seram yang dia pernah lalu sepanjang dia kerja sebagai seorang security ni. Diam tak diam dengar dia bercerita, sedar tak sedar dah nak dekat 2 jam dah aku melepak dengan brother ni. Sementara nak tunggukan kawan aku sampai ni, memang banyak jugalah story dengan pengalaman yang dia share. Okay guys, stop cerita pasal brother ni, stop cerita pasal TMYC. Okay, cerita kali ni ada 2 episod. Episod yang first ni, aku nak cerita pasal pengalaman Abang Halim ni berdepan dengan perkara mistik dan seram masa dia bertugas dekat sebuah mall ni dekat Johor Bahru. Dan episod yang kedua pula, yang tu korang kena tunggu. Nanti aku bagi tahu dekat Instagram aku je nanti. Korang kena follow up lah kat Instagram aku.
Okay, sebelum aku nak start cerita kali ni, seperti biasa guys, yang mana belum subscribe channel aku ni, rajin-rajinkan jari tu, tekan butang subscribe tu. Tekan sekali butang loceng kalau korang nak terima notifikasi daripada channel dari channel Anas Rahmat ni. So, tak payahlah nak sembang panjang-panjang. Jom layan cerita Abang Halim ni guys. Let's go. Nama brother ni aku panggil Abang Halim je. Bukan nama sebenar guys. Dia takut nak dedahkan nama dia. Adalah sebabnya dia tak nak dedahkan nama dia tu. Umur Abang Halim ni dalam lingkungan pertengahan 50-an. Dah lama dia kerja security ni. Dah nak masuk 10 tahun dah. Abang Halim ni bukanlah security yang tugasnya hanya pada satu tempat je. Company dia akan hantar dia bertugas macam sebulan kat sini, lepas tu bulan depan kat sana, bulan depan lagi kat sana, kat tempat-tempat lain lah, dan seterusnya. Sentiasa bertukar-tukar tempat lah, senang cakap. Kisah Abang Halim yang first ni berlaku dekat sebuah mall yang sunyi ni. Bukan sebab mall ni ditutup, tapi mall ni cuma sunyi sebab dah tak banyak orang pergi dah dekat mall ni. Mall yang dimasukkan Abang Halim ni terletaknya dekat Bandar Johor Bahru. Mall ni bangunannya bukan standalone je, tapi dekat atas dan sekeliling mall ni ada apartmen. Apa nama mall ni? Abang Halim pun tak nak bagi tahu sebab dia takut kalau dia cakap nanti orang terus nak datang ataupun penduduk kat apartmen kat kawasan tu jadi tak selesa pula. Masa tu Abang Halim ni ditugaskan kat mall ni selama sebulan je. Shiftnya hanya pada waktu malam. Memandangkan mall yang dia kena jaga ni konsepnya konsep open konsep. So tugas dia kenalah jaga kawasan tu untuk elak pencuri masuk untuk pecah kedai kat kawasan mall ni. Bila dah kata pun open konsep ni, memang tak ada pintu lah mall ni. So orang boleh lah dan mudah keluar masuk, mudah je orang lalu lalang. Kat dalam mall ni pun sebenarnya memang tak ramai tenant yang berniaga kat situ. Senang cakap, mall ni pun masa tu dah nak dekat nazak-nazak jugalah. Masa mall ni baru-baru siap je, terus dunia ni dilanda pandemik. So tak sempatlah mall ni fully functional dan kena tutup lama. Kesianlah kat mall ni. So bila lepas pandemik ni, mall ni pun dah open balik. Tapi ramai orang masih tak tahu kewujudan mall ni dan lokasi mall ni pula letaknya betul-betul berhampiran dengan Bandar Johor Bahru. Dekat je guys dengan Bandar JB. Dan bila tak ramai orang yang datang mall ni dan hanya mengharapkan penduduk apartmen yang datang, secara automatiknya mall ni pun jadi sendu. Okay, let's back to the story guys. Abang Halim ni bertugas 2 orang je untuk jaga kawasan mall tu. Memang ramai lagi lah security lain yang bertugas kat kawasan tu. Cuma Abang Halim ni dengan partner dia je yang dipertanggungjawabkan untuk berjaga dekat kawasan mall ni. Seorang lagi partner Abang Halim ni bukan orang tempatan, budak Nepal. Shift diorang ni mula daripada jam 10 malam hinggalah 10 pagi. Kisah ni bermula selepas 6 hari Abang Halim ni ditugaskan dekat situ. Kebiasaannya dia hanya duduk kat pondok pengawal kat depan mall yang disediakan tu. Dan budak Nepal ni yang akan buat rondaan ataupun clocking. Cuma ada beberapa waktu je dia kena jaga ataupun kena jugalah buat clocking kat tempat-tempat tertentu. Tapi bila masuk hari ke-6 dia bertugas, dah waktu dia pula kena rotate tugasan dengan partner dia ni. So tugasan dia pula lah kena buat rondaan dan clocking. Dan budak Nepal tu pula yang kena tunggu kat pondok pengawal tu. Malam sebelum tu, budak Nepal ni ada jugalah mengadu kat dia yang dia ni, budak Nepal ni, ada nampak lembaga budak berlari-lari kat kawasan mall ni dalam pukul 2-3 pagi. Tapi guys, Abang Halim ni macam endah tak endah je apa yang budak Nepal ni cakap. Macam je tak ya je dengan apa yang budak Nepal ni bagi tahu dekat dia. So malam tu, lebih kurang jam 11.30 malam, Abang Halim ni dia nak buat clocking kat satu tempat ni. Dalam perjalanan tu, tiba-tiba dia ternampak satu lelaki yang mencurigakan. Seorang lelaki dalam lingkungan awal 20-an berlega-lega dalam kawasan mall. Abang Halim syak lelaki ni mesti nak mencuri sesuatu. So dia daripada jauh, dia terus jerit kat lelaki ni. "Woi, kau nak pergi mana tu?" Bila lelaki ni dengar Abang Halim dah teriak macam tu kat dia,
teruslah lelaki ni lintang pukang lari. Abang Halim pun bila nampak lelaki ni lari, teruslah dia datang kejar lelaki ni. Kejar sampailah kat satu tempat ni. Betul-betul kat penghujung koridor bangunan ni. Memang dah tak ada tempat lagi dah. Lelaki ni nak lari dah. Memang dah terperangkap kat situ. Kiri kanan memang dah dinding dah pun. Ada tak ada option lain pun, dia boleh terjun je kat bawah bangunan ni. Tapi kalau terjun daripada tingkat 2 ke bawah ni, kalau tak arwah, paling koman pun boleh patah kaki. Abang Halim ni pula, bila dah nampak lelaki ni terperangkap kat situ dan dah tak boleh nak lari mana-mana lagi dah, so dia sengih je lah. Sambil-sambil tu dia pun macam menganjing-menganjing jugalah kat lelaki ni. Kau nak pergi mana Kau serah je lah diri kau tu. Kau dah tak boleh lari mana-mana dah ni. Masa ni lelaki tu hanya berdiri tegak je sambil menundukkan je kepala dia. Betul-betul menghadap Abang Halim. Tunduk. Masa ni jarak Abang Halim dengan lelaki tu lebih kurang dalam 30 hingga 50 meter je. Tak jauh sangat pun. Bila Abang Halim ni dah nak dekat sangat dengan lelaki ni terus angkat muka dia. Dia tenung Abang Halim ni. Sebenarnya guys, Abang Halim ni pun tak berapa nampak sangat pun muka lelaki ni, sebab dia pakai hoodie. Kat belah muka dia pun tu macam gelap aja, macam ni pakai hoodie. So memang Abang Halim ni tak dapat nak cam sangat lah pun siapa lelaki ni. Cuma dia dapat agak je lelaki tu tengah tengok Abang Halim, dan Abang Halim tengah berjalan menuju ke lelaki ni. Sekejap rimas pula pakai hoodie. So Abang Halim ni pun teruslah berjalan menuju ke lelaki ni dengan harapan nak tangkaplah lelaki ni. Tengah Abang Halim ni berjalan menuju ke lelaki ni, dengan tiba-tiba guys, lelaki tu terus toleh ke belah kiri dia dan berjalan ke arah dinding. Dia tak berhenti kat dinding tu. Dia jalan terus je sambil tembus kat dinding tu, dinding konkrit tu. Umpama lelaki ni macam halimunan. Sudah tergamam Abang Halim kejap. Otak dia ni betul-betul tak dapat nak loading masa tu. Dia tak tahu dia nak takut ke, nak seram ke, atau apa perasaan dia masa tu pun dia tak faham. Itulah kali pertama dia jumpa lelaki boleh tembus dinding. Dia pun tak dapat nak pastikan lelaki tu hantu ke, atau memang dia ada ilmu tembus dinding. Itu adalah kes mistik pertama bagi Abang Halim sepanjang dia bertugas kat bangunan tu. Tembus dinding Aku pun kali pertama dapat cerita orang lelaki boleh tembus dinding ni. Okey guys, kita sambung terus dengan cerita yang kedua ni. Kes kedua ni berlaku masa Abang Halim ni dah minggu ketiga bekerja kat bangunan ni. Bangunan yang sama ni, mall yang sama ni. Malam tu seperti biasa, Abang Halim ni buat rondaan dan clocking kat kawasan sekitar mall ni. Sampai kat satu kawasan ni, tiba-tiba dia terdengar ada suara budak menangis. Teresak-esak bunyinya. Lepas tu mendayu-dayu, macam sedih sangat bunyinya. Mula-mula dia terasa seram juga. Tapi dah nama pun tugas dia kan, kena jugalah dia cari bunyi tu datangnya daripada mana. Cari punya cari, terjumpalah dia dengan seorang budak perempuan ni yang umurnya lingkungan dalam 5 hingga 6 tahun. Duduk tengah mencangkung sambil menundukkan kepala. Dia menghala kat tepi pintu tandas mall yang tengah berkunci tu. Memang Abang Halim ni, dia terasa seram sejuk juga sebenarnya. Yelah kan, dengan suasana suram macam tu, lepas tu jam pula nak dekat 1 pagi masa tu, maunya tak seram kan bila kau nampak budak perempuan menangis duduk mencangkung macam tu. Tapi dalam hati dia curious juga. Manalah tahu budak ni sesat ke. Lagipun atas mall ni pun memang apartmen kan. Manalah tahu budak ni dah turun naik lift tapi tak dapat nak naik sebab tak ada access key. So macam-macam lah benda berlegar dalam kepala otak Abang Halim ni masa tu dia fikir. Bila dia dekat je dengan budak tu, dia pun tanya, "Dek, rumah awak kat mana?"
Awak sesat ke? Jom pakcik hantar balik. Bila budak tu dengar je suara Abang Halim ni, budak tu terus berhenti menangis. Dia seolah-olah macam lega bila nampak Abang Halim ni sampai. So dalam masa yang sama, Abang Halim ni pun lega jugalah bila dapat tahu yang sebenarnya budak yang dia jumpa tu bukannya hantu. Walaupun mula-mula dia fikir budak tu adalah hantu. Cuma dalam masa yang sama, dia ada jugalah perasaan pelik dekat budak ni. Apa budak ni buat kat dalam mall malam-malam buta ni kan? Tapi dia pun tak tanya banyak kat budak ni pun. Cuma dia suruh budak ni tunjuk kat mana rumah dia je. Sebab Abang Halim ni nak hantarkan budak ni balik. Baik niat Abang Halim ni guys. Masa ni semuanya nampak normal je. Tak ada apa-apa pun yang nampak pelik. Tak ada apa pun yang nampak seram pun. Bila budak ni dengar je Abang Halim ni nak hantar dia balik, terus dia tarik je tangan Abang Halim ni nak tunjukkan kat Abang Halim ni kat mana rumah dia. Abang Halim ni pun ikutkan aja mana yang budak ni nak bawa dia pergi. Tapi yang buat Abang Halim ni terasa pelik masa tu, budak tu tak bawa dia naik ke apartmen. Dia bawa Abang Halim ni ke kawasan parking kereta, kat kawasan parking mall. Puaslah Abang Halim ni tanya, kenapa kita ke parking ni dek? Betul ke rumah adik ni kat sini? Tapi guys, budak tu tak menjawab sepatah haram pun apa yang ditanya Abang Halim ni. Dia terus je tarik tangan Abang Halim ni supaya ikut je ke mana dia pergi. Makin lama makin kuat pula dia pegang tangan Abang Halim ni. Masa ni Abang Halim dah mula rasa ada benda yang tak kena dah ni. Abang Halim cuba tarik balik tangan dia ni untuk slowkan rentak budak ni yang makin laju tarik tangan Abang Halim ni menuju ke entah ke mana dia nak pergi ni. Tapi guys, lagi Abang Halim ni nak cuba nak lepaskan tangan dia daripada budak ni, lagi kuat budak ni cengkam tangan Abang Halim ni. Masa ni Abang Halim dah mula terfikir sesuatu. Tak mungkin budak yang berumur 5 hingga 6 tahun ni ada tenaga sekuat tu untuk tarik dia. Padahal dia dah tarik tangan budak ni supaya lepaskan dia. Tapi kuat betul tangan budak ni genggam pergelangan tangan Abang Halim ni. Dia genggam ni kat sini. Last Abang Halim ni rentap je tangan dia kuat-kuat. Lepas tu secara tak langsung tangan Abang Halim ni terlepas daripada budak ni. Dia rentapkan tangan dia, pam, macam tu. Korang tahu apa yang jadi lepas tu? Budak ni terus toleh ke muka Abang Halim ni. Kalau masa awal-awal tadi, masa dia baru-baru jumpa budak ni, Abang Halim ni tengok muka budak ni, muka budak perempuan ni comel sangat, manis je budak ni walaupun dia menangis. Kali ni dah berubah dah muka dia. Berubah jadi muka budak perempuan yang pucat lesi dah. Lepas tu mata dia ni merah menyala guys. Budak tu betul-betul tenang tepat ke muka Abang Halim ni. Sambil tu dia terus bercakap dengan suara yang garau. Suara bukan lagi bunyi macam budak-budak perempuan ni, tapi suara dia berubah menjadi suara macam lelaki dewasa. Dia cakap ke Abang Halim, Ikut aku. Ikut aku. Ikut aku. Abang Halim ingat dia sebut perkataan tu 3 kali guys, dengan suara yang betul-betul garau macam marah sangat bunyinya. Masa ni Abang Halim seolah-olah macam terpaku dengan apa yang dia nampak dan apa yang dia dengar. Dah confirm dah bukan budak biasa-biasa ni. Dan confirm dah memang setan yang tengah menduga dia ni. Masa tu badan dia pula umpama macam tak boleh nak bergerak. Statik je, keras saja. Suasana masa tu pula macam tiba-tiba jadi gelap. Dan hanya tumpuan dia ni antara dia dengan budak ni je. Serentak dengan tu teruslah Abang Halim ni tutup mata dia rapat-rapat sambil dia azan sekuat-kuat hati dia. Dia tutup guys mata dia rapat-rapat. Lepas tu dia azan. Jantung dia ni punyalah kencang berdegup ni, memang tak boleh nak cakap lah. Kalau ikutkan hati dia ni, dia nak lari je sekuat hati dia, tinggalkan tempat tu. Tapi macam aku cakap tadi, kaki dia tu umpama terpaku je kat situ. Tak boleh nak buat apa-apa dah. Macam dah lock lah satu badan dia kat situ. Back to the story tadi guys. Habis dia azan, dia terus buka mata dia pelan-pelan. Budak tadi tu dah tak ada depan mata dia lagi dah. Lega. Tarik nafas panjang Abang Halim masa ni.
Abang Halim pun tak tunggu lama dah. Cepat-cepatlah dia lari lintang pukang, tinggalkan kawasan tu. Lepas tu teruslah menuju ke pondok kawalan security tu. Sampai-sampai kat pondok security tu, budak Nepal yang sekerja dengan Abang Halim tu tanyalah kat Abang Halim apa yang jadi. Kenapa Abang Halim ni nampak panik dan cuak sangat je. So Abang Halim ni pun ceritalah kat budak Nepal tu apa yang berlaku kat dia baru tadi tu. Rupa-rupanya guys, budak Nepal tu awal lagi dah kena dengan budak ni. Dia pun dah bagi tahu Abang Halim dah. Cuma Abang Halim je yang dah tak endah dengan apa yang dia cakap masa tu. Beza kes Abang Halim dengan budak Nepal ni, masa budak Nepal ni nampak jemaah budak perempuan tu, dia tak layan pun. Dia abaikan je. Sebab dia dah boleh agak dah yang budak tu bukan manusia. Tak mungkin pun budak kecil boleh berada kat kawasan tu malam-malam. Kalau ada anak penduduk yang hilang pun, dah tentu dia report dekat security. Diorang pun mungkin dah tahu awal melalui walkie-talkie dah. Silap Abang Halim pula boleh offer diri dia nak tolong hantar budak ni balik. Tu yang terkena tu. Nasib baiklah Abang Halim pun dapat lepaskan diri. Kalau dia bawa sampai ke tempat yang dia nak tuju tu, entah apa jadilah lepas tu Abang Halim ni. Dia pun tak tahu. Wallahualam. Esoknya Abang Halim ni tak datang kerja pun. 4 hari dia demam. Baik daripada demam tu, dia minta company dia tu transferkan dia pergi ke tempat lain. Alhamdulillah, permohonan dia tu diluluskan. Dapatlah dia elak daripada terus menjadi security kat mall tu. Abang Halim ni bagi tahu, ini bukanlah kali pertama dia jumpa hantu masa dia bertugas sebagai security. Dia pun bukanlah penakut sangat. Cuma yang menjadikan dia tak nak stay kat mall tu lagi, bila benda tu mengacau dia sampai pegang tangan dia. Senang cakap, inilah kali pertama benda mistik ni mengganggu sampai ada sentuhan. Dan kali pertama jugalah dalam hidup dia diganggu dengan hantu yang begitu ekstrim sekali. Sampaikan ada touch-touch ni, sentuh-sentuhan ni, memang bahayalah dibuatnya. Itu yang dia minta transfer ke tempat yang lain. Bukan sebab dia takut, sebab dah ada sentuhan-sentuhan ni, dia memang tak berani lah, senang cakap. Dahsyat cerita Abang Halim ni. Kesian Abang Halim ni. Niatnya jujur nak bantu orang, last-last kena trap pula dengan hantu budak kecil ni. Masa aku duk interview Abang Halim ni, aku ada tanya juga kat dia, agak-agaknya kalau Abang Halim ni ikutkan je budak kecil ni ke mana tempat yang dia nak bawa ni, apa yang jadi lepas tu? Abang Halim ni cakap, kemungkinan je, kemungkinan dia akan bawa ke pantai. Sebab dari parking tu ada akses terus ke pantai. Bila dah sampai kat pantai tu, kau rasa apa yang berlaku? Silap-silap dia bawa terus masuk ke dalam air. Alamatnya Abang Halim ni tak balik lagi lah. Memang jenazah lah jadinya. Allahu Akbar. Berderah habis bila aku dengar apa yang Abang Halim ni cakap. Apa pun aku nak pesan kat semua abang-abang security yang ikhlas menjalankan tugas ni. Walaupun ada setengah orang selalu je beranggapan kerja security ni mudah dan relax. Tapi aku faham, bukan mudah pekerjaan korang ni. Korang ni semua bukan berdepan dengan hantu je. Korang juga terpaksa berdepan dengan manusia-manusia yang perangainya lagi teruk daripada hantu. Mungkin maksud aku ni penyamun ke, pencuri ke. Kadang-kadang kita pun tak tahu apa niat diorang ni. So pesan aku pada korang, hati-hati abang security kalau korang ni menjalankan tugas tu. Aku doakan korang sentiasa dilindungi dan dimurahkan rezeki. Amin, insyaAllah. So sampai sini je malam mistik kali ni. InsyaAllah aku akan sambung lagi cerita pasal Abang Halim ni dengan pengalaman seramnya masa bertugas sebagai abang security di episod yang akan datang. Korang kena tunggu guys. Okay, sebelum tu aku nak minta bantuan sikit je. Yang mana belum subscribe aku tu, tolong bantu aku subscribe channel Anas Rahmat ni guys. Tekan sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi daripada channel aku ni guys. Yang dah subscribe tu, yang selalu support dan bantu aku ni, aku ucapkan ribuan jutaan terima kasih. Okay, sehingga kita berjumpa lagi di malam mistik yang akan datang. Korang jaga diri baik-baik. Dan jangan lupa jaga kesihatan korang tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam satu Nusantara. Goodbye. Malam mistik.